Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan hadis yang ke-29 pada muka surat 141. Yang mana hadis yang ke-29 ini masih lagi berkaitan dengan perkara-perkara sunat wuduk, ya. Cuma perkara yang disentuh di bawah hadis ini adalah berkait dengan was-was itu. Berkait dengan was-was. Jadi sebagai sambungan muka surat 141. Was-was ketika bersuci di situ, ya. Muka surat 141. Was-was ketika bersuci sehingga membawa penggunaan air yang banyak bercanggah dengan sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi menggunakan air yang sangat sedikit, seperti mana hadis di bawah ini. An Anasin qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan menggunakan secupak air dan mandi dengan segantang air, sehingga 5 cupak air. Imam Nawawi ketika menghuraikan hadis ini berkata, ulama sepakat tentang larangan menggunakan air secara berlebihan walaupun berada di tepian laut, walaupun berada di laut ataupun di kawasan sungai, tetapi tetap menggunakan air itu tetap tidak dibolehkan dengan sewenang-wenang, secara membazir itu tidak dibolehkan. Kita kata air sungai ni apa masalah ni? No, sebab kalau kita celup tangan basuh pun air itu masuk dalam sungai semula. Dah, sifat itu yang ditekankan di sini adalah sifat wuduk. Sifat wuduk Nabi seperti yang saya sebut sebelum ini, kalau anggota yang dibasuh, mana sekadar air bertitik saja. Kalau anggota yang disapu, mana air itu hanya sekadar air yang melekat di telapak tangan. Sekadar itu saja. Dan sebelum ini kita dalam nota ini pun ada disebut beberapa pandangan ulama, misalnya Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali sebut seseorang yang menggunakan air secara berlebihan itu tanda kekurangan ilmu. Itu tanda orang kurang ilmu, jahil lah maksudnya. Itu tanda. Jadi kena berhati-hati. Baik. Jadi Imam Nawawi semasa menghuraikan hadis ini, dia kata ulama sepakat tak boleh kita guna air secara berlebihan. Dan sebenarnya kalau di zaman kita ni sebenarnya lebih mudah lagi pada hakikatnya kita nak praktikkan sunnah ini. Sebab kita guna paip. Paip kita boleh buka dengan kadar yang minima. Itu kalau kita faham, kalau kita tahu dan kita faham kehendak agama kita dalam berwuduk. Apa dia? Sifat wuduk Nabi. Kalau tidak, dia tak dapat pahala. Silap-silap boleh jadi berdosa pula di situ. Kerana itulah ulama di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah mencela perbuatan waswah ketika berwuduk, ketika bersuci. Imam As-Suyuti misalnya memasukkan perbuatan waswah itu di dalam kategori bid'ah. Masa ambil wuduk jadi waswas. Sebab itulah sebelum ni pun kita bagi penekanan, saya bagi penekanan bila kita sebut tentang waswah ni. Waswah ni jelas disebut oleh Nabi daripada syaitan. Jadi kalau timbul perasaan, kita pedulikan dia.
Sehingga ulama kata, sehingga Nabi sendiri aja bila selesai wuduk tu, kita renjiskan. Ni bagi orang yang ada penyakit waswas lah. Bagi orang yang tak ada, tak timbul masalah lah. Dia renjis di tempat kemaluan dia pada pakaian itu. Supaya kalau timbul waswas, rasa macam kencing selepas selesai wuduk. Jadi dengan kita renjis air itu, kita nak matikan waswas itu. Kita akan kata, yang nampak bintik-bintik air itu adalah air yang aku renjiskan. Kita buat begitu. Mungkin ada lagi perasaan tak puas hati, kita tinggal ke biar. Sebab kalau kita kalah di situ, kalau kita tewas di situ, maka selepas ni lebih mudah lagi syaitan ganggu kita. Siapa begitu sekali. Sebab selagi tidak yakin, kita jangan ikut waswas itu. Kecuali yakin. Di antara ni kata-kata Imam Suyuti rahimahullah, di antara yang demikian, yakni bid'ah yang terkeji ialah waswas semasa berwudu, semasa mandi, semasa membasuh pakaian dan sebagainya, dengan berlebih-lebih membazir dan mencurahkan air melebihi daripada yang diperlukan. Siapa kita basuh ke apa tak boleh, metakut air banyak kita pun bazir di luar daripada keperluan. Kita kena tahu tahap keperluan itu tahap mana, setakat mana. Itu yang dimaksudkan di sini. Sesiapa yang berlebihan di dalam mencurahkan air dan melebihi 3 kali semasa berwudu, maka dia disenaraikan sebagai ahli bid'ah. Dia termasuk ahli bid'ah, kata Imam Suyuti. Bid'ah mana melampaulah di sini. Kemudian beliau menukilkan kalam Imam Syafi'i. Imam Suyuti selepas dia sebut gitu, dia pun nakalkan kalam Imam Syafi'i rahimahullah berkaitan dengan waswas ini. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata waswas pada niat sembahyang dan bersuci termasuk di dalam kejahilan syariat, kejahilan tentang hukum syarak, atau kecacatan pada akal. Ni akal ada masalah. Siapa akak tangan takbir tu 3-4 kali, itu termasuk dalam lemah akal, kata Imam Syafi'i. Padahalnya yang Nabi ajar, idza qamu ila salah fakabbaru. Bila kamu nak sembahyang, akak takbir Allahu akbar. Masa tu ingat kepada Allah. Kamu tahu dah tu sembahyang apa. Kamu buat dalam keadaan sedar. Kamu tahu itu salat apa. Kamu sudah tahu tu berapa rakaat. Kamu sudah tahu dah. Dan kamu datang pada rumah pun niat nak salat. Jadi masa akak takbir tu fakabbaru. Fakabbaru ni kalau kita nak jemaah, maka kamu besarkan Allah dengan mengatakan Allahu akbar. Itu cara Nabi ajar. Cukup simple, cukup mudah. Dan itulah yang menjadi amalan Nabi dan para sahabat. Ni siapa waswas pada niat ni dan juga pada bersuci, sepatut tak berlaku tu. Kalau berlaku juga, maknanya ada kejahilan di situ. Ada kejahilan, ada tepat tak kena, ada tu tak kena tu. Boleh jadi silap faham tentang niat dan sebagainya. Boleh berlaku lah. Boleh berlaku. Misalnya kita kata Allahu Akbar, jadi ada berlaku gangguan, tak apa, teruskan salat. Teruskan salat. Sebab niat kita, niat ni hadirat, maknanya kita melakukan ibadat dalam keadaan penuh sedar. Tu sebenarnya tak timbul masalah. Ni siapa tu imam nak rokok dah, tak lesah lagi dia takbir. Tapi tu imam nak rokok jadi lalu. Ini yang maksud Imam Syafi'i kata jahil tentang syariat. Dan ada masalah akal tu. Itu. Jadi kena berhati-hati. Sebab syaitan ni kalau dia boleh ganggu pada takbiratul ihram, boleh ganggu dah, berjayalah dia ni. Kena ingat masyarakat takbir tu ingat Allah Maha Besar. Cukup. Jangan ingat yang lain. Walaupun kita tengok orang-orang depan kita besar-besar belakang pun kena ingat Allah Maha Besar. Jangan ada yang lain. Baik, seterusnya hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30. An Mu'adz bin Jabal qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a masaha wajhahu bi tarafi thawbihi. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu katanya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selesai berwudu, dia sapu wajah dia dengan hujung kain dia, hujung baju dia lah. Tu. Baik. Ialah kita tidak nafikan, kita telah jumpa hadis bila Nabi ambil wudu, ada isteri dia nak bagi kain, Nabi tak mau. Dalam hadis tu Nabi buat begini, Nabi tidak sapu dia punya
air yang melekat pada anggota wuduk tu Nabi tak sapu dengan kain, tapi Nabi buat gitu. Mana Nabi buang tu air yang banyak tu, jadi maknanya air tu masih melekat pada tubuh, cuma Nabi buat gitu. Nabi buat gitu. Tu. Ada juga hadis sebut gitu. Tapi dalam hadis ini disebutkan bahawa Nabi sapu wajah dia dengan hujung kain dia. Yalah, boleh tengok sendirilah di bawah tu, hadis ni dikategorikan sebagai hadis dhaif kerana ada dua orang perawi dia tu tersenarai sebagai perawi dhaif. Dua orang, bukan seorang. Boleh tengoklah bawah tu. Baik. Ulama berselisih pendapat tentang keharusan menyapu kesan air wuduk pada anggota wuduk, sama ada dengan tuala atau selain tuala. Imam Tirmizi selepas mengemukakan hadis ini, beliau berkata, sebahagian ulama termasuk dari kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan selepas mereka mengharuskan boleh. Boleh. Dia ada perincian lagi ni, boleh tu sekadar lap tu, lap biar kita kata kalau bahasa Kelantan tak sulit nampak jajah tu lah. Misalnya kalau kita duduk berjabat rehat pukul 1 hingga pukul 2 dah, dengan keadaan baju gitu, boleh jadi basah lah. Lak tu buat supaya air tu tidak berjajah lah, Kelantan kata. Tidak mengalir habis kena di tempat lain. Maknanya kesan air basah tu masih ada. Sebab tu kalau saya sendirilah, dan bila kita baca hadis-hadis berkenaan ni, kita sendiri rasa lebih selesa. Ambil yang Nabi hanya lu gitu. Nabi lu gitu. Mana masih ada tu. Begitu juga muka dan sebagainya. Cuma masalah kepala ni lah ulama sebutnya, kadang-kadang bila kita ambil uduk dia kena juga bahagian ni jadi basah. Masa kita sapu muka tu. Jadi kita lepas tu nak pakai kepiah, misalnya contoh nak pakai setengah tu pakai apa ni, songkok kita kata, bolehlah kita kering sedikit. Hak tu ulama kata tak apa. Ni maksud ulama kata lebih penekanan kepada jangan buat adalah kita keringkan seperti kita mandi, kita keringkan air di tubuh. Tu ulama kata tidak tepatlah kalau begitu. Mana biar ada juga kesan basah itu. Walau bagaimanapun, seperti mana disebut di sini, Imam Tirmizi sebut sebahagian ulama dari kalangan sahabat-sahabat Nabi pun dia kata boleh, harus kita lap itu. Kita lap air selepas wuduk itu yang melekat di tubuh itu. Tapi ada juga ulama yang menganggap makruh. Mereka melihat dari sudut kenyataan yang menunjukkan bahawa wuduk ditimbang. Mana perbuatan wuduk itu ditimbang. Tu. Diriwayatkan pendapat sedemikian daripada Sa'id bin Al-Musayyib dan Az-Zuhri, katanya Muhammad bin Humaid Ar-Razi menceritakan kepada kami, katanya Jarir menceritakan kepada kami daripada Ali bin Mujahid, beliau telah meriwayatkannya kepadaku dan ia di sisiku adalah seorang yang thiqah. Diriwayatkan daripada Az-Zuhri, katanya sebab dilarang menggunakan tuala selepas berwuduk kerana wuduk ditimbang. Baik, cuba tengok nota 235 tu. Dia sebelum tu jugalah, dia begini. Jadi yang dimaksudkan wuduk ditimbang tu, ni kita mengambil kira ulama yang mengatakan riwayat itu tidak dhaif lah. Ditimbang tu ditimbang apa? Ditimbang perbuatan tu. Kalau perbuatan tak berkait dengan air, kita lap pun tapi perbuatan wuduk sesat dah. Sebab tu di situ pula khilaf pula tu. Setengah ulama kata dak, wuduk di situ ditimbang tu maknanya termasuk dengan wadu, air itu. Termasuk dengan air itu. Jadi kalau kita keringkan jadi rugilah di situ. Ada yang kata begitu. Tapi ramai juga ulama kata tidak tepat tu. Khilaf pula di situlah. Sebab tu dia kembali pada hukum asal, makna perkara ni harus. Lebih-lebih lagi dalam keadaan-keadaan tertentu, kalau menyebabkan jadi nampak kita pun jadi rasa tak selesa, tambah-tambah musim yang terlalu sejuk, kita nak biarkan air melekat di tubuh gitu, itu sangat tidak selesa. Sebab tu ulama dia melihat keadaan ni. Sebab kih ni dia bukan ketat sangat sebenarnya. Boleh sapu, tak boleh sapu, tidaklah ketat sangat. Okey, musim sejuk tempat kita ni tak sama dengan musim sejuk di tempat yang 4 musim setahun tu. Sejuk tempat dia tu, ketika kemuncak sejuk tu, boleh jadi rosak tulang itu. Boleh jadi rasa sampai peringkat jadi, kita kata, terjejah jugalah dia punya keadaan tubuh kita tu. Sejuk sampai tahap tu. Kalau tidak lap, lagilah terasa. Keadaan itu, sebab itulah ada kelonggaran itu.
Jadi kita kena faham gitulah. Hadis ke-31, an Aisyah qalat kana li Rasulillah sallallahu alaihi. Cuma kena ingat begini ya, saya takut tertinggal satu poin lagi. Jadi masalah lak ni dia tidak ditekankan sangat. Hukum tu tak boleh lak ataupun tidak boleh. Dia longgar di situ. Tapi yang paling ditekankan adalah penggunaan air. Itu kena ingat. Sampai Ibnu Mas'ud kata, orang yang membazir air ni maknanya tidak boleh pahala wudu. Siapa dia kata begitu? Tak boleh pahala ambil wudu kalau bazir air. Kita boleh tengok ni hendak. Kalau pergi tempat ambil wudu boleh tengoklah. Dia buka pahit hak deras sekali. Tubik air tu pun nak mandi kubah. Lo kuat dia buka. Tu tak boleh. Tak kena tu. Itu kesilapan. Kena perbetulkan. Baik, hadis ke-31 an Aisyah qalat kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khirqah yunashifu biha ba'da al-wudu. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai satu tuala kecil untuk baginda mengeringkan tubuh dengannya selepas berwudu. Cuba tengok nota kaki bawah tu Sunan At-Tirmizi. Bab hadis yang datang berkenaan menggunakan tuala selepas wudu. Imam Tirmizi berkata, hadis Aisyah radhiyallahu anha tidak kuat. Tiada sebarang riwayat yang sahih daripada Nabi di dalam bab ini. Cumanya beginilah. Dalam beberapa syarah, misalnya dalam syarah Sunan Nasa'i, ada ke tidak? Ulama kata ada Nabi buat begini. Sebab tu saya kata misalnya musim sejuk, misalnya terlalu sejuk sangat. Tapi ada ketika yang Nabi tidak buat begini. Nabi tak guna tuala. Nabi hanya guna tangan saja keringkan. Ada riwayat bila diberikan tuala Nabi tak mahu pun. Di situlah ulama kata bila tengok keadaan hadis yang berbeza-beza itu, maknanya perkara ini ada kelonggaran dia. Ada kelonggaran dia. Itu yang difaham oleh ulama. Baik, seterusnya. Jadi hadis ini menunjukkan harus mengeringkan air kesan wudu selepas berwudu. Tetapi hadis ini adalah dhaif dan tidak boleh dijadikan sandaran. Tak boleh. Namun begitu perbuatan ini kekal di atas hukum asal, iaitu harus lagi tidak terdapat sebarang dalil yang melarangnya. Sebab dia begini, kita kena tengok satu perkara lagi. Sebab kalau dalam perbincangan yang lebih detail, memang ada pun sahabat dia lak itu. Tak sahabat ni kalau dia tak akan buat kalau dia tak tahu hukum. Ada yang lak. Di kalangan sahabat. Tadi pun ada disebut. Jadi kita kena tengok perkara ni dalam bentuk yang tidak terlalu ketat lah. Kalau saya sendiri, setakat yang saya faham daripada semasa belajar dengan guru dan melalui pembaca syarah-syarah hadis, mana perkara ni tengok keadaan. Misalnya dah lah kita demam ambil wuduk kena sikit puasa dengar tak. Orang itu agak lak tak apa tu. Keadaan kita tu. Tapi kalau dalam keadaan yang sesuai, kita buat begitu seperti Nabi buat tu. Ataupun dia sebenarnya isu dia begini. Satu perkara lagi, masalah penggunaan air tadi. Dia kembali situ. Kalau kita guna air sedikit, dia sebenarnya dia tidak banyak. Lekat tu baju pun tak basah banyak. Misalnya kalau kita guna ni, contoh ini, air sebanyak ni pun cukup dah sebenarnya. Kalau guna dengan cara yang betul. Misalnya ada dalam internet tu dia sebut tu, dia buatlah, mana dia tebuk sini. Lepas tu dia buka lah tudung dia letak begitu ya. Dia ambil wudu. Sebab dia anggota kita basuh ni, kita kena air, kita gosok dia panggil dal. Jadi bila kita gosok itu, mana air itu dia berlari di antara dua telapak tangan dengan kulit. Itu makna gosok. Itu makna gosok. Tu. Dia panggil massa, dia tiga kalimah. Tiga kalimah. Hak berkait dengan massa, masha dan ghas. Massa ni sentuh gini. Massa. Sentuh gitu, tanpa menggerakkan tangan, dia panggil massa. Kalau letak, lepas tu kita gerak gitu, dia panggil masaha. Ni kan masaha ni, tak ni gerak atau masaha. Satu lagi rus ni maknanya dia gosok. Rus dalam kalimah rus tu, basuh tu dia ada makna dalk, gosok. Jadi hak tu dia kena ada air. Jadi tepat anggota wuduk jadi rata dengan sebab dalk, gosok itu. Jadi makna guna air tidak banyak. Sebab tu kita tengok orang kita ni guna air banyak sebab dia tak gosok. Dia nak suruh rata dengan air berlari. Tu parut dia guna air tu. Jadi tak kenalah di situ ada kesilapan. Perlu diperbetulkan. Boleh, ada yang kata boleh.
Cuma yang setengah ulama khilaf lebih buat kalau air musyammas tu lain. Air musyammas tu hak dia kira kena matahari tu. Kalau hak panas ni ulama kata boleh. Bahkan dia ada khusus air panas mana boleh buka apa air panas sejuk. Tu tak ada masalah, tu boleh. Dia musyammas ni, air musyammas ni dia dari sudut lain tak boleh tu. Bukan semata-mata kena panas itu. Setengah ulama kata musyammas ni dia bukan berkait dengan panas saja, tempat itu pun daripada logam. Bekas air daripada logam. Sebab dia ada kesan air ni bila dia mati organisme dalam dia tu, dengan sebab kena panas direct tu, dia boleh menyebabkan jadi penyakit kulit. Itu dibincang dalam kitab. Siapa ada kisah berlaku tu, ni ana tak ingat, salah seorang tokoh dari mazhab Syafi'i. Dia kata kuda yang biasa dimandikan dengan air musyammah ni dia boleh rosak juga kulit. Kuda tu sendiri. Siapa begitu? Sebab tu Nabi tak benar tu. Tetap bukan makna ni kena panas direct. Kalau kita contohnya tangki air tu, dah kita tutup kena panas, jadi panas juga air, tapi tutup tidak kena direct, itu lain. Musyammas ni maknanya kena direct panas matahari. Hak tani kita kata guna haba dan bekas tu panas guna elektrik tu kita ada, tu lain. Tu boleh tu. Musim sejuk dah kan. Ya orang kita kan rebuh air ambil wuduk dulu. Musim banjir ingat dulu. Sejuk ketar. Dulu banjir tidak sepalan ni. Nak rebuh air. Tak apa tu, boleh. Sebab dia begini, perlu tahu juga ni dalam kitab apa ni dia panggil apa tu? Syarah Bulughul Maram. Tawdihul Idahul Ahkam. Idahul Ahkam. Dia sebut, dia kata sebab dia berkait dengan tubuh manusia juga. Ada setengah-setengah orang tu jenis tubuh sejuk. Kena air tu nyetak. Benar-benar gitu kena ambil kira tu. Kita kena ambil kira. Nak guna air secara direct. Jadi kadang-kadang dia tu paksa guna air minimal. Lepas tu kena lak lalu tubuh dia tu. Dia kena tengok keadaan lah. Kalau kita ni jenis tak apa, jenis tubuh panas dah. Molek biar begitu, biar kering tubuh gitu. Tambah-tambah duduk di rumah pula. Tidak jadi masalah tu. Baik, sekarang ni kita masuk al-faslul tsalis, fasal yang ketiga. Di bawah tajuk ni jugalah fasal yang ketiga. Kena ingatlah fasal yang ketiga ni hadis-hadis ni daripada sumber yang berbeza-beza. Ada yang dhaif. Maknanya hadis tu makna lebih rendah kedudukan dia. Kena ingatlah tu. An Thabit bin Safiyah qala qultu li Abi Ja'far haddathaka Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan wa marratain wa thalathan qala na'am. Diriwayatkan daripada Thabit bin Abi Safiyah katanya, saya berkata kepada Abu Ja'far, adakah Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis kepada engkau bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk sekali-sekali, dua-dua kali, tiga-tiga kali? Dia jawab iya, betul lah. Boleh tengok sendirilah dia punya takhrij bawah tu bagaimana penilaian hadis ni. Tapi kena ingat hadis ni kalau dalam Bukhari ada juga Bukhari, tu sahih. Cuma hak ni kalau kita tengok bawah tu ada yang mempertikaikan kerana apa? Kerana ada perawi yang dhaif tu. Tapi ada perbincangan. Lihat sendirilah bawah tu. Baik, daripada hadis ini riwayat yang menyebutkan tentang bilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh anggota wuduk sudah dibincangkan di tempat yang lain dalam bab ni. Hak ni kita bincang dah. Sebab ada sekali-sekali. Hak basuh, hak sapu Nabi buat sekali-sekali berlaku. Ada juga. Bahkan Imam Bukhari dalam kitab dia Sahih Bukhari dia buat tajuk khusus. Berwuduk sekali. Lepas tu berwuduk dua kali. Mana dua kali buat. Ada lepas tu tiga. Sebab ada berlaku hadis. Nak ayatnya harus. Tetapi jumhur ulama kata, khususnya kalau dalam mazhab Syafi'i lah, dia pilih hak tiga tu paling afdal. Dan sapu kepala sekali. Imam Syafi'i kata, tapi Imam Syafi'i dia tarjih hak tiga. Sapu kepala dalam kitab dia tarjih hak tiga. Yalah khilaf lah. Tapi kalau kita tengok kebanyakan sahabat, bahkan dalam Syarah Abu Daud Badul Majbur, dia kata sebenarnya hak lebih kuatnya sekali ya, sapu kepala. Sekali ya. Tak apalah, hak tu khilaf lah. Jadi hak ni walaupun sini oleh kerana kita bincang dah, takut tak ingat perbincang sebelum ni, hak kata sekali, dua kali, tiga kali. Hak ni hak bukan anggota yang disapu. Kebanyakan ulama kata begitu. Hak ni anggota yang dibasuh. Sebab kalau hak sapu tu dia sekali ya.
Dalam beberapa syarah antara Badrul Majhub, bila ada riwayat ia sebut kata sapu kepala 3 kali, ni dalam syarah Badrul Majhub tu, syarah Abu Daud. Ulama kata kenapa ada berlaku 3 kali? Sebab asalnya sekali sapu kepala. Maka ada ulama sebut kerana riwayat tu hak sahabat buat, bukan Nabi. Kerana musim itu musim yang tersangat panas. Mana nak sapu sekali, nak sapu setengah tu dia guna air banyak pun. Sebab panas dak. Keadaan itu panas sangat. Kerana itu ada maslahat tu. Tu dalam keadaan biasa sekali ya. Dah tu kuatnya. Tapi kuku mana kena ingatlah, kena ingat perkara ini termasuk dalam bab khilaf. Kalau tempat kita ni, bab Imam Syafi'i pun dia tarjih 3. Sapu pun 3 juga. Hadis ke-33, An Abdullah bin Zaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain wa qala huwa nurun ala nur. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk 2 kali. Dia berkata ia adalah cahaya di atas cahaya. Cuba tengok 239 tu. 239. Penulis tidak menemui riwayat dengan tambahan cahaya di atas cahaya dalam mana-mana riwayat. Al-Iraqi juga memberikan komentar sama terhadap tambahan ini dalam Takhrij Ihya dengan katanya, saya tidak mengetahui ada dalam riwayat ni cahaya di atas cahaya. Jadi Hafiz Iraqi kata tak jumpa cari. Mari mana asal dia ni? Ibn al-Athir Al-Jazari mengemukakan hadis ini dalam Jami'ul Usul fil Ahaditsir Rasul tanpa rujukan daripada mana-mana kitab. Dia awak mari tapi tak ayat dia ambil mana. Kemudian ditahqiq oleh Syekh Aiman Saleh Sya'ban dengan katanya, hadis ini dengan ada tambahan dengan tambahan Razin tu, Abu Hasan Razin bin Muawiyah Al-Abdari, pengarang Tajrid Sihah As-Sittah. Hafiz Zakiyuddin Al-Munziri berkata, tidak ditemui olehku asal daripada Nabi. Boleh jadi ia adalah sebahagian daripada kalam orang lain di kalangan salaf. Maknanya ulama tak jumpa ni berdasarkan kaedah. Dia gini, dia satu kaedah dalam nak menilai hadis ni, kita nak banding. Nak banding dengan mana-mana hadis sebenarnya tak ada sebut nurun ala nur itu. Tak ada. Kaedah perbandingan, dia ada satu kaedah. Kita nak tahu hadis ni betul kau gini, kena banding. Itu salah satu bentuk penilaian hadis. Tak jumpa asal daripada Nabi, maknanya riwayat yang sahih, tak ada. Tak jumpa cari. Apa maksudnya ni? Maksudnya hadis ini termasuk hadis yang dipertikaikan. Hak sebut nurun ala nur, hak berwuduk 2 kali tu ada. Tambahan ini, ziyadah ini. Tu. Baik. Hadis ke-34. An Uthman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan wa qala hadha wudu'i wa wudu'il anbiya qabli wa wudu'u Ibrahim. Daripada Uthman radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk 3 kali dan baginda bersabda, inilah wudukku dan juga wuduk para nabi sebelumku, dan inilah juga wuduk Nabi Ibrahim. 3 kali. Bawah tu dia ada buat, boleh tengok sini segi kedudukan dia itulah. Jadi hadis ni juga sebenarnya termasuk dalam hadis yang mukhtalafi, yang ulama khilaf dari segi kedudukan dia tu. Mana hadis ni tak lepas daripada pertikaian ulama itu. Baik, di dalam hadis ini disebutkan tentang wuduk yang paling sempurna, iaitu basuhan anggota-anggota wuduk sebanyak 3 kali. Ulama yang berpendapat bahawa wuduk tidak hanya khusus kepada umat ini menjadikan hadis ini sebagai hujjah. Namun begitu hadis ini adalah dhaif dan tidak boleh dijadikan hujjah. Sebenarnya ada hadis lain lagi lah. Hak sebut 3 kali. Dalam Bukhari ada. Dalam Nasa'i pun ada. Cuma nak ayatnya riwayat ni. Dari jalur sanad ni hak dipertikannya. Hak sebut 3 kali tu banyak lagi riwayat lain ni. Lepas tu hak wuduk ni termasuk dalam ibadat, amalan ibadat Nabi-Nabi dulu pun ada juga dalam hadis lain sebut. Ada juga. Mungkin mana-mana Nabi dulu pun dia ada salat tu. Adalah wuduk. Cuma wuduk tu macam mana, hak tu ulama, hak tu perbincangan lain pula. Tapi wuduk tu ada. Supaya gosok gigi lah. Tu termasuk dalam amalan fitrah tu. Amalan fitrah. Baik, hadis yang ke-35.
An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salah wa kana ahaduna yakfihi alwudu ma lam yuhdith. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap kali sembahyang. Seseorang kami memadai untuk wudu selagi ia belum berhadas. Baik, cuba tengok nota 241. Ni. Sebab ramai juga ulama kata seseorang yang telah berwudu, ada wudu dah, lebih baik dia tidak ambil wudu lain untuk salat. Kalau dia ambil juga, ada ulama kata itu termasuk dalam pembaziran. Tetapi ada yang kata boleh. Dia panggil tahdidul wudu. Kita nak memperbaharui wudu. Dia guna istilah wudu ringan. Ada dah wudu, kita ambil pula. Setengah ulama kata harus. Harus, boleh. Wudu tu dia panggil wudu ringan. Hak tu kalau ambil lebih kurang gitu tak apa, sekali pun tak apa. Moga ada dah wudu. Ada yang kata gitu, dia ada perbincangan khusus lah. Tapi setengah ulama kata tak perlu dah, moga ada dah. Kalau tidak jadi bazir air. Banyaklah perbincangan ulamanya. Ada kata ambil pula tu nak suruh lebih segar. Dah kahwin ni jenis ketuk tak banyak. Tak, tidak kata pergi bilik air, ketuk pun tak jadi ada. Padahalnya kita tahu keadaan tu panas. Kalau ambil wudu kan lebih segar lagi semain. Atas rasa tu tak apa. Tapi kukuk mana pun kalau ambil sekali-sekali pun tak apa. Dah sekadar nak basah anggota wudu saja. Dia panggil wudu ringan. Wudu ringan dia panggil. Adalah istilah ulama. Baik. Cik Hani ni cuba kita tengok nota 241. Sunan Ad-Darimi bab wudu untuk setiap kali sembahyang. Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra bab memperbaharui wudu, tajdidul wudu. Syekh Hussein Salim Asad mensahihkan hadis ini dalam tahqiq Sunan Darimi. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya daripada Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Terdapat sedikit perbezaan lafaz dalam Sahih Bukhari bab wudu tanpa hadas. Wudu tanpa hadas. Tak berhadas lagi, masih lagi dalam keadaan taharah, ambil pula wudu. Imam Bukhari ada buat tajuk dia, iaitu hadis Anas, di mana Anas menyebutkan Nabi SAW berwudu untuk setiap kali sembahyang. Saya, yakni perawi yang bernama Amr bin Amir berkata, bagaimana kamu melakukannya? Anas menjawab, memadai untuk kami wudu selagi belum berhadas. Jadi hak ni nak ayatnya harus boleh lah. Sebab itulah dalam syarah Nasa'i ni kita bincang dah sebelum ni. Dia bincang panjang jugalah dalam kitab syarah hasar dia tu. Antara dia sebutnya hak ni kerana ada keperluan individu tu. Misalnya kita rasa mengantuk, wudu ada lagi rasa mengantuk ataupun rasa macam panah tubuh. Kita ambil, dia panggil wudu ringan. Hak ni lah hak setengah-setengah sahabat ambil wudu tu tidak teliti seperti wudu yang menjadi syarat sah semaya. Hak wudu menjadi syarat sah semaya, hak tu pun teliti lah. Hak ni dalam keadaan tahdidul wudu ni, hak ni tak teliti, tak apa. Sebab dia sekadar untuk basah anggota wudu. Sebab tu dia panggil wudu ringan. Wudu ringan. Tu. Mana katakanlah tak ada sikit pun tak jadi masalah. Ada yang kata begitu. Sebab ni wudu ringan. Dia wudu ni bukan menjadi syarat untuk sah semaya, tidak. Tidak. Mana? Tu orang tak panggil wudu tu, panggil basuh muka. Kalau basuh muka saja. Ni wudu ni maknanya dia menyentuh semua anggota. Cumanya ringan. Kita kata basuh kaki saja, apa basuh muka tu. Ada tu orang panggil basuh muka tu, usulul wajh dia panggil tu. Begitulah. Tapi ada juga setengah ulama sebut dak, dia kata ambil molek jugalah, apa dia ni, ada juga gitu, khilaf lah. Tu ulama. Sebab apa? Sebab dia tidak menjadi sebab, tidak menjadi syarat untuk sah semaya tu. Enggak ada dah tu. Disebut gitu. Baik, kita pergi zahir hadis ini, saya ambil sedikit lagi. Zahir hadis ini menunjukkan perbuatan tersebut adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau kita tengok zahir hadis ni seolah-olahnya setiap kali nak semaya Nabi ambil wudu, zahir hadis ni apa? Itu kebiasaan. Seolah-olahnya begitulah. Zahirnya begitu. Mungkin ia merupakan satu kewajipan khusus untuk Nabi, untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibatalkan hukum tersebut pada hari Khaybar berdasarkan hadis Suhaib bin Nu'man. Mungkin juga Nabi SAW melakukannya sebagai amal sunat, kemudian ditinggalkan kerana dibimbangi akan dianggap sebagai wajib. Baik, di samping itu baginda SAW ingin menjelaskan bahawa wudu untuk setiap sembahyang hukumnya adalah harus.
Bukan wajib. Hak wajibnya kalau tak ada wuduk. Orang yang tak ada wuduk bila nak semaya, wuduk dia tu wuduk wajib. Yang menjadi kesebab sah salat dia. Hak ni tak. Tapi sebab apa ya ulama jadi khilaf Nabi buat sama zahir. Siapa kata asalnya buat, kemudian terbatas selepas hari Khaybar berdasar pada riwayat Suhaib. Lepas tu ada yang kata Nabi tinggalkan takut difaham wajib oleh sahabat-sahabat yang lain, oleh umat dia. Maknanya perkara ni ulama terima Nabi buat asalnya. Kemudian selepas tu tidak. Sebabnya begini, dalam riwayat ada sebut Nabi sampai 3 kali semaya guna wuduk yang sama. Ada juga. Maknanya 3 waktu tu guna wuduk yang sama. Tidak sampai 40 tahun 3 waktu ya. Ini 3 waktu. Maknanya 3 waktu solat tu maknanya sekali wuduk. Tak ada sebut gitu. Pendapat ketiga disokong oleh hadis yang lain. Pendapat ketiga tadilah Nabi tinggal, Nabi tak buat setiap kali nak semaya Nabi ambil wuduk. Kemudian selepas tu Nabi tinggal. Takut jadi wajib. Jadi pendapat yang ketiga itu disokong oleh hadis ni. Daripada ni, An Sulaiman ibn Buraidah an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salawat yaum al-fath bi wudu'in wahid. Inilah sebut ni. Wa masahala khuffai faqala lahu Umar laqad sana'ta al-yawm shay'an lam takun tasna'uhu qala 'amdan sana'tu ya Umar. Daripada Sulaiman bin Buraidah daripada ayahnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang beberapa sembahyang pada hari pembuka kota Mekah dengan satu wuduk. Ada riwayat sebut sampai 3 kali solat, 3 waktu wuduk. Misalnya sini sebut beberapa waktu salat Nabi salat dengan satu wuduk. Pada bila ni? Pada tahun ke-8. Pada Fatih Mekah itu. Dan menyapu di atas 2 khufnya. Ada juga Nabi buat begitu. Mana tak ambil wuduk dengan air lah. Tapi sapu khuf maknanya wuduk juga dengan air juga, cumanya dalam bentuk kaifiat khuf. Kaifiat khuf. Tu. Kaifiat khuf ni kena tahulah. Mana nak ambil tu kena masa pakai khuf tu kena sudah ada air semaya. Sudah bertaharah. Baru boleh. Musafir 3 hari, kalau bermukim sehari semalam. Itu asah dia. Jadi Umar pun tanya Nabi, Tuan telah melakukan sesuatu pada hari ini yang sebelum ini Tuan tidak buat begini. Sekala tidak gini. Maknanya hadis ni isyarat mana setiap kali nak sembahyang Nabi ambil wuduk, itu kebiasaan. Tapi hari ini tidak ni. Mana beberapa kali waktu sembahyang, beberapa kali waktu untuk salat sembahyang tu sewuduk ya. Sekala tidak gini, apa gitu? Saya Umar tanya. Maka Nabi pun jawab, aku sengaja buat gini, sengaja buat. Jadi sengaja buat tu, ayatnya harus lah. Ayat harus, boleh. Buat kalau kita nak ambil wuduk sama, sebab tu ulama kata harus, boleh. Jadi hadis seterusnya juga membicarakan perkara yang sama. Bicara tentang ni juga. Jadi hadis ni panjang juga, kita berhenti setakat tu lah dulu. Kita sambung minggu hadapan insya-Allah. Jadi hadis ke-36 itu kita sambung minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.